Dah tekan. Dah. Taubat Maulana ya Maulana ya Sami'u du'ana 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 Saat salahku melangkah gelap hati penuh dosa, beriku jalan berarah temuimu di syurga. Terima sembah sujudku, terimalah doaku, terima sembah sujudku, izinkan ku bertaubat. Maulana ya Maulana ya Sami'u du'ana Maulana ya Maulana ya Sami'u du'ana Maulana ya Maulana ya Sami'u du'ana Maulana ya Maulana ya Sami'u du'ana. Sujudku, terimalah doaku, terima sembah sujudku, izinkan ku bertaubat. Maulana ya Maulana ya Sami'u du'ana Maulana ya Maulana ya Sami'u du'ana Sami'u du'ana Maulana ya Maulana ya Sami'u du'ana Maulana ya Maulana ya Sami'u du'ana Maulana ya Maulana ya Sami'u du'ana. Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya Ustazah Asma binti Harun sekali lagi dengan sahabat-sahabat semua pada pagi yang barakah ini, pada pagi yang mulia ni. Ini pagi Khamis kan, alhamdulillah. Sekarang saya berada di mana?
Semalam terjah Ustazah Asma. Ustazah Asma di mana? Tapi hari ini Ustazah Asma berada di lokasi yang lain pula. Dan Alhamdulillah tadi kan dah nampak sikit permulaan. Dan saya nak ajak pusing lagi sekali. Dan saya nak tunjukkan kepada sahabat-sahabat yang telah banyak menyumbang melalui akaun sumbangan yang kita berikan melalui Sahabat Amal Care. Masya Allah, satu NGO di bawah kami yang bernama Sahabat Amal Care. Sumbangan kalian telah dimanfaatkan dengan sebaiknya, tidak akan dirugikan walaupun 1 sen. InsyaAllah kami amanah dalam menjaga setiap sumbangan yang kalian berikan. Jika sahabat-sahabat pernah ingat, saya pernah buat live di tempat ini dahulu, yang mana masa tu tempat ini masih kosong. Kemudian banyak lagi proses untuk renovation. Tapi Alhamdulillah kita buat dengan cepat. Kan kita dahulukan apa matlamat dan apa yang kita cakap kita nak buat, kita kotakan. Saya sedang berada di mana? Iaitu klinik Al-Quran dan juga klinik kaunseling. Subhanallah, yang mana nanti kita akan cuba membantu sedaya upaya seramai mungkin orang yang ingin belajar Al-Quran dengan cara yang sangat mudah, praktikal dan juga menyenangkan. Nanti saya cerita macam mana masuk klinik Al-Quran tu. Kemudian klinik kaunseling, insyaAllah kita ada pakar-pakar, kaunselor rumah tangga, kaunselor umum, dan kita sekarang ni memang sedang mengumpulkan pakar-pakar ni. Ada di kalangan doktor, ada di kalangan yang kaunselor berdaftar dan sebagainya. Subhanallah, doakanlah. Kita tahu baru-baru ni kita dikejutkan dengan angka bunuh diri yang begitu tinggi di kalangan warga negara Malaysia, rakyat kita sendiri dan di kalangan orang Islam pun. Kalau angka bunuh diri kerana COVID-19 ini di dunia memang sangat tinggi. Jadi saya sendiri secara peribadi selalu terima aduan, luahan masalah, dan mereka selalu menyebutkan tentang perkara bab bunuh diri ni. Jadi sampai peringkat saya sendiri berfikir saya dah tak mampu dah untuk menangani, untuk membantu orang di luar sana secara bersorangan. Jadi inilah klinik, kita namakan klinik Al-Quran, klinik rohani dan juga klinik kaunseling. InsyaAllah akan membantu lebih ramai orang yang memerlukan kemurungan, depression, anxiety, macam-macam lah kan. Sekarang ni kita tahu masalah utama ataupun penyakit utama yang membunuh manusia hari ini, yang pertama adalah tekanan ataupun depression dan sebagainya. Daripada depression, mereka melakukan perkara-perkara yang boleh merosakkan tubuh badan, yang boleh membinasakan tubuh badan dan sebagainya. Okey, sekarang saya nak tunjuk dulu sebelum saya bercerita bagaimana tempat ini akan beroperasi. Okey, sekarang kita tengok kita ada 6 bilik di sini. 6 bilik. Kita ada 6 bilik. Bilik pertama, okey, bilik yang kedua. Kemudian kita ada ruang menunggu di sini dan kita ada bilik yang ketiga. Okey. Ni nanti ada kaunter di sini dan ada ruang menunggu yang selesa. 3 bilik ni adalah khas untuk klinik kaunseling ataupun klinik runding cara, macam itulah. Jadi kita akan bagikan kepada 3 kepakaran. Pertama, kaunseling keluarga. Kemudian yang kedua, kaunseling umum. Masalah apa pun, umum saja. Lepas tu yang ketiga iaitu kaunseling anak-anak. Sebab hari ini ramai juga ibu bapa yang datang mengadu tentang anak dia, masalah anak dan sebagainya. Jadi itulah meja kita. Sebab itu ada 3 bilik, kita akan bagikan mengikut kepakaran. Dan selain daripada kaunselor-kaunselor kita, yang insya-Allah saya sendiri juga akan guide. Sebab pengalaman saya sebagai kaunselor perunding rumah tangga, saya akan manfaatkan dan perturunkan kepada kaunselor-kaunselor di sini mengikut kaedah Islam. Sebab kita tahu kaunseling ni ada macam-macam prinsip, ada macam-macam kaedah. Kadang-kadang banyaknya menggunakan kaedah barat. Tetapi penyelesaian bagi masalah manusia memang ada di dalam Al-Quran. Memang ada di dalam hadis Nabi SAW. Subhanallah, contoh-contoh yang diberikan oleh Nabi SAW. Allah berfirman di dalam Al-Quran, firman Allah tentang hati yang tenang tu apa? Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Hanya saja dengan kamu ingat Allah, kamu taat kepada Allah, kamu ikut perintah Allah, kamu tinggal larangan Allah, itu masuk zikir kepada Allah, jiwa kamu akan tenang. Subhanallah, saya dah berpengalaman selama beberapa tahun sebagai ketua unit runding cara di Jabatan Agama sebelum ini, sebelum saya berhenti kerja. Dan saya dapati Alhamdulillah banyak pasangan yang boleh selesai, tidak jadi bercerai. Masalah anak-anak, masalah dengan rezeki, pelbagai masalah boleh diselesaikan dengan kaedah Islam. Subhanallah.
Nanti insya-Allah sampai masa ini adalah impian saya sekian lama sebenarnya. Impian untuk mewujudkan klinik rohani, untuk mewujudkan klinik kaunseling sendiri yang mana saya sendiri boleh guide, saya sendiri boleh aturkan sebagaimana pengalaman dan kita akan bergabung kepakaran dengan mereka yang dah pakar dalam bidang kaunselor. Masya-Allah, doakan. Dan semua ni, setiap dinding yang dibinakan, setiap pintu yang dipasang, Masya-Allah. Okey, setiap paku yang diketuk, setiap aircon yang dipasang, setiap lampu yang memberi cahaya, setiap aircon yang memberi rasa sejuk, setiap cat, nampak saya cat tadi tu kan? Setiap cat yang menutup celah, semua itu adalah pahala yang mengalir daripada tuan-tuan puan-puan sekalian. Hari itu kita dihubungi dengan beberapa orang artis. Antaranya adalah Datuk Rizalman. Sebab dia tengok saya buat klinik kaunseling dan klinik Al-Quran, Datuk Rizalman hubungi. Saya pun dapat bercakap dengan Datuk Rizalman. Datuk kata, Ustazah, saya ni ada passion berkenaan dengan Al-Quran. Dan saya tengok Ustazah nak buat klinik Al-Quran dan that's a very good idea. So, Datuk Rizalman juga antara penyumbang besar kepada klinik Al-Quran kita ni. Nanti saya cerita bagaimana dan apa maksud klinik Al-Quran tu. Okey, sekarang kita nak bawa kawasan klinik Al-Quran. Belakangnya ada klinik rohani. Tempat ini kita nampak ada warna kehijauan. Ini decoration, pilihan warna sampai ke kapet semua tu. Saya sini secara peribadi, saya nak tempat ini jadi tempat yang sejuk, damai. Nanti ada alunan Al-Quran, ada lanungan yang indah-indah. Mungkin ada orang yang datang tengah ada masalah, sementara menunggu dia dah rasa rilis, dia rasa tenang. Dan kita akan sediakan bahan bacaan yang bagus, kita akan bagi flyers-flyers yang boleh membantu dia. Dan mungkin tak sempat jumpa kami, dia dah pun dapat jawapannya. Masya Allah. Okey, kita tengok ini bilik ketiga. Okey, dalam tu ada Cik Syira. Okey, subhanallah sahabat-sahabat sekalian, gabungan warna tempat ini adalah warna krim, lepas tu warna hijau lembut, kemudian lantai pula sesuailah dengan ni kapet ni. Sebenarnya baru je pasang 2 hari lepas kapet ni. Tempat ni kita nampak masih kosong. Masya Allah. Insya Allah kita akan berosi secepat mungkin. Dan bukan sekadar orang yang datang seremban, kita tahu kita terhad sebenarnya nak keluar, perlu jaga macam-macam SOP. Dan kaunselor kami walaupun nampak 3 bilik, saya membayangkan mungkin perlu 10 orang kaunselor. Maksudnya ada pula 7 orang ke berapa orang kaunselor yang memang buat kaunseling online. Maksudnya bantu sekian-sekian. Masya Allah. Ini adalah kita perlu buat. Ini dah kewajipan dan bukan sebab kita mahu, tapi ia perlu untuk ummah. Okey, ini bilik yang seterusnya. Boleh tengok. Ini kita dah masuk area klinik Al-Quran. Jadi ada orang yang nak jumpa kaunselor mungkin lama, sebab saya dah faham kaunselor ni bukan sekejap. Jadi bila sementara menunggu tu, dia boleh jumpa doktor Al-Quran untuk belajar Al-Quran dan sebagainya. Jadi kita gabung. Namanya klinik rohani dan juga klinik kaunseling. Ataupun wallahualam mungkin kita akan fikirkan nama yang lain yang lebih sesuai. Okey, sekarang ini bahagian luar. Bahagian luar ni nanti kita dah plan dah kawasan ini. Ada bahan-bahan bacaan yang bagus, kawasan menunggu. Nampak dah kan? Tengok ni, kerusi meja dah ready dah. Kita cakap dalam lepas kita nak buat progress tu, kita buat cepat, sejimat yang boleh, satu-satu kita buat. Alhamdulillah tuan-tuan puan-puan, ini premis kita yang ke-7. Kita dah banyak dah step by step dalam tempoh daripada 3 bulan 3 hari tu. Sangat cepat sebenarnya, tak sampai 1 tahun kita dah menyewa 7 premis untuk menggempurkan kerja-kerja dakwah dan kebajikan. Okey, inilah sikit sebahagian barang infak tuan-tuan puan-puan sekalian. Kerusi ada, ialah ini laci untuk nanti staff yang masuk sini. Kemudian kita ada ruang menunggu yang selesa. Kita dah siap dah pasang. Kalau kita tengok sekilas, kita dah pasang dah semua apa? Dah pasang dah semua lampu, aircon. Sebenarnya kalau kalau kita tengok roughly, alhamdulillah kita dah siap 90%. Saya 90% dah siap. Meja, kerusi, aircon sebenarnya dah boleh beroperasi. Tinggal lagi kita nak bina signboard, nak mohon dengan Majlis Bandaraya. Ada beberapa proses lagi. Kemudian kita nak buka penjawatan kepada yang turut sama hadir pada waktu ini, kepada sesiapa yang ada kepakaran.
nak menjadi kaunselor di bawah kami, kan? Kaunselor-kaunselor, dan saya menggalakkan, saya maklumkan kaunselor-kaunselor berdaftar sekalian. Mungkin ada yang pencen dah, kan? Ada pencen ke, ada apa ke. Saya tahu ramai sangat pelajar-pelajar kaunseling terutamanya yang tidak ada tempat untuk berkhidmat. Jadi insya-Allah inilah antara usaha dan impian kita bersama untuk mewujudkan center membantu ramai orang di luar sana yang kemurungan, yang depression, anxiety dan macam-macam lah, tekanan mental, tekanan jiwa dan sebagainya. Mudah-mudahan Allah redha. Ini adalah bukan usaha saya, bukan usaha kami, usaha kita. Usaha kita semua. Walaupun anda mungkin menyumbang RM5, RM10 ataupun RM1, tetapi sumbangan anda itu akan menjadi saksi di hadapan Allah kelak. Allah ya hasib, yang maha menghitung. Allah menghitung setiap apa yang kita lakukan, apa yang kita berikan untuk jalan dakwah ni. Tuan-tuan, puan-puan sekalian, jika difikirkan kudrat saya, dengan masa yang saya ada, dengan komitmen anak-anak 7 orang keluarga, dengan kebadatan jadual ceramah dan sebagainya, saya sebenarnya tidak mampu untuk fikirkan perkara-perkara ni. Tetapi kerana kerjasama daripada ramai orang, doa kalian sentiasa mendoakan supaya Ustazah Asma sihat, tim Ustazah Asma diberikan Allah kekuatan. Alhamdulillah sekarang ni tim kami dalam 40 orang. Sebab itu kerja dakwah dan kebajikan kita berjalan dengan lancar. Di bawah sahabat Amal Care seluruh Malaysia dah lebih kurang 100 orang sukarelawan. Bunyi sukarelawan tapi mereka buat kerja all out. Sabah, Sarawak, seluruh Malaysia. Jadi insya-Allah ini kita dah habis ni renovation, pasang aircon apa semua tidak kurang daripada 50,000. Tidak kurang daripada 50,000. Jadi alhamdulillah sumbangan tuan-tuan puan-puan telah merealisasikan tempat ini. InsyaAllah ia akan menjadi satu manfaat besar buat ummah. Jadi tapi kita perlukan selepas ini continuation, apa dia? Operasi. Yang mana setiap kaunselor, setiap guru-guru, ustaz-ustazah di sini kita akan tanggung, maksudnya bayar gaji secara tetap sehingga mereka tak perlu buat kerja lain, sepenuh masa jadi kaunselor di sini, sepenuh masa mengajar Al-Quran di sini. Itulah target kami. Jadi kita perlu memberikan gaji bulanan yang berpatutan. Memang staf kita semua pun ada APS, SOCSO, ada kebajikan, ada allowance tu sekian-sekian, supaya mereka boleh fokus berada bersama dengan tim Ustazah Asma, tuah tim Ustazah Asma, dan buat kerja all out, buat betul-betul bersungguh-sungguh. Masya Allah. Okey, sebagai penutup, bukan boleh percaya sangat Ustazah kan penutup. Ada soalan ke? Kira ada apa-apa yang ditanya ke? Okey, tu lengah buka ni. Oh, tanya di mana? Okey. Tuan-tuan perempuan ada yang tanya, Ustazah beroperasi di mana? Di Senawang, Seremban, Negeri Sembilan. Saya orang Terengganu tapi duduk di Seremban, kan? Seremban, Negeri Sembilan, tepi daripada Bangi, kan? Okey, walaupun sekarang Ustazah, hati-hati ada orang pesan. Ustazah hati-hati, Seremban tinggi semalam 300 lebih. Betul tak? COVID-19 semalam di Seremban, negeri yang kecil je ni, 300 lebih. Tapi kalau kita tahu 300 lebih tu di mana? Adalah kluster tembok dalam satu penjara. Jadi 300 lebih tu saja kluster tembok. Sebenarnya suasana Seremban Negeri Sembilan tidaklah, kalau orang bayangkan mungkin PKP, kenapa tak berlaku PKPD diperketatkan? Sebab sebenarnya suasana macam berjalan masih biasa. Kita amalkanlah kan SOP dan sebagainya, masih lagi di tahap biasa. Sebab yang banyak tu adalah kluster tembok. Kita tahu mereka duduk di dalam, mereka tak keluar, jadi penularan dalaman yang tertutup tu lebih cepat. InsyaAllah doakan. Jadi kalau siapa yang nak cari kan klinik rohani dan klinik Al-Quran ini dekat mana, cari saja Maidin Senawang. Ada Maidin, sebelah ni ada Maidin besar, Maidin Senawang. Lepas tu siapa yang daripada highway dia keluar exit tu Senawang, dia terus je dia akan nampak Maidin sebelah kiri. Lepas tu dia akan nampak dulu shop lot yang di tepi Maidin, nampak Jekyll. Tapi kami adalah shop lot paling belakang sekali. Subhanallah. Dan sebara shop lot ni akan ada galeri Ustazah Asma Harun. Di situlah produk-produk Ustazah Asma Harun. Ekonomi ni digerakkan untuk kerja dakwah dan kerja amal yang kita lakukan. Jadi di sinilah tujuh lot kedai yang kita sewa. Kita tak mampu beli lagi. InsyaAllah ada rezeki satu hari kita beli terus. Tapi inilah yang mampu buat hari ni, kita menyewa dulu 7 lot. Masya Allah. Jadi tuan-tuan puan-puan, saya nak cerita, kalau orang tanya kenapa Ustazah namakan klinik Al-Quran. Laju kan saya bercakap. Duduk pula. Tak, okey. Kerama klinik Al-Quran. Okey. Nak masuk, nak pergi tempat lain pula. Jalan-jalan sikit.
Okey ya semua? Kepada siapa yang ingin terus menyumbang, saya sebenarnya nak mengalu-alukan ramai yang dapat gaji kan. Jalan sampai sana. Kan ramai yang baru dapat gaji, jadi mungkin insya-Allah bolehlah menyumbang RM10 ke, RM20 ke, RM5 ke, RM100 ke, RM100 pun kita terima. RM1000 pun kita terima. Macam tu kan. Masya-Allah. Okey, bila kita sebut tentang klinik Al-Quran, sebenarnya idea ni secara peribadi adalah idea saya sendiri. Kemudian saya bentangkan kepada board lah, BOD, Board of Director. Kemudian saya jual idea, bukan saya bentangkan idea ni kepada sahabat-sahabat dan mereka kata, Ustazah, kita cuba. Tak cuba tak tahu. Saya pernah berpengalaman buka pusat pengajian Al-Quran hampir 2 tahun. Saya pernah buka dulu dengan suami selepas saya berhenti kerja. Kemudian, buka lah. Tak apa. Kemudian antara beberapa isu masalah kami bila kita buka kelas Al-Quran, yang seorang guru Al-Quran kat depan, lepas tu ada lebih kurang dalam 20 orang pelajar. Masalah utama guru Al-Quran adalah pelajar level dia berbeza. Ada yang baru nak mengenal huruf, ada yang dia dah habis dah Iqra 3, ada yang dah habis dah sampai Iqra 6, ada pula yang dia nak datang untuk tahsin. Jadi bila level yang berbeza, bayangkan macam ni lah seorang guru matematik, dalam kelas tu ada umur darjah 1 hingga darjah 6. Macam mana dia nak mengajar? Kalau guru matematik ni nak mengajar tahap darjah 1, darjah 6 akan rasa boring. Alah, dah belajar, benda tu mudah je. Tapi bila guru ni nak raikan pula pelajar darjah 6, darjah 1 akan dizalimi sebab dia tak faham, tinggi sangat. Jadi itu di antara masalah guru Al-Quran, dan bila kami buat di sini pun kelas Al-Quran, itu antara isunya. Bila kita tak boleh nak mengasingkan betul-betul. Okey, jadinya tuan-tuan puan-puan sekalian, insya-Allah klinik Al-Quran akan menyelesaikan isu tersebut. Macam tu kan. Satu itu masalah dari segi guru. Masalah dari segi murid pula, bila kami dulu buat kelas Al-Quran contohnya hari Selasa malam dan juga Khamis malam, tiba-tiba ada hubungi, maaf 2 malam tu saya tak dapat bla 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 bla. Okey, kalau gitu kita buat hujung minggu pun tak dapat. Ada bila kita buat pagi, minta maaf saya kerja, saya tak boleh datang. Ada tak waktu yang lain? Susah sangat kita nak memenuhi keperluan semua pelajar. Dan mustahil kita nak buat kelas pagi, petang setiap hari 7 hari seminggu. Agak mustahil. Akhirnya keluarlah idea klinik Al-Quran. Macam tu kan. Ilham daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Klinik Al-Quran ni dia macam ni, kena pergi ke depan balik. Tapi depan tu bising. Contohlah, mari sini, Syira. Contoh pesakit Al-Quran kita, tapi bukanlah kita panggil pesakit. Nak mudah faham saja ni penjelasan. Okey. Contohnya pesakit Al-Qurannya bernama, siapa nama dek? Okey, contohlah kan. Assalamualaikum cik. Waalaikumsalam. Nama siapa? Syira. Yeah. Datang untuk apa? Saya nak belajar tajwid lah Ustazah. Oh, nak belajar tajwid. Okey. Sekarang, ini bukan ustazah, ini adalah petugas kaunter. Kan, dengan sambut. Okey. Jadi, Cik Syira, isi borang dulu. Okey. Nanti dah selesai isi borang, Cik Syira boleh duduk di situ. Pen pun ada semua. Cik Syira duduk situ ya. Okey. Dan borang itu, apakah maklumat borang tu? Ialah maklumat peribadi sikit, sekian-sekian. Kemudian, kita akan tanya juga, ada kemampuan tak untuk membayar yuran? Sebab kini Al-Quran ini, percuma untuk asnaf fakir miskin, mu'alaf, percuma untuk mereka yang susah, tetapi bagi mereka yang mampu, kita kenakan sedikit saja charge. Sebab apa? Operation ni kan, nak bayar gaji guru, elektrik apa semua perlu beroperasi dengan keuangan. Okey. Lepas tu kita akan buat siasatan sikit. Okey, mampu ke tidak bayar, kerja apa, gaji berapa apa semua. Gaji tu tak adalah kita nak tahu sangat mampu atau tidak. Lepas tu tahap Al-Quran sekarang. Dia akan tik-tik saja. Tajwid ukun 5 dia pun tik, dia okey. Bila tanya bab mat, okey, dia pun tak tanda. Rupanya kita dah tahu dia peringkat mana. Okey, lepas tu dia pun hantarlah maklumat. Lepas tu Cik Syira kata dia mampu, kan? Cik Syira mampu nak bayar charge tu. Tapi bagi yang kata tak mampu, kan, saya asnaf fakir miskin, saya memang tak mampu. Dan saya nak belajar ni dengan anak-anak semua, ada 10 orang anak. Contohlah kan. Kita kata okey, kita akan buat siasatan. Kami di sini setiap yang menerima bantuan gerobok dan sebagainya, kita minta isi borang, kita buat siasatan pergi ziarah ke rumah. Betul tak dia miskin?
ataupun sebenarnya dia malas. Miskin bukan satu kesalahan tuan-tuan puan-puan sekalian. Miskin bukan satu dosa. Itu adalah sunnatullah. Mesti ada orang miskin. Tapi miskin yang malas itu berdosa. Malas itu dosa. Jadi kalau ada orang yang miskin, dia dah usaha ikhtiar, tapi yalah tekanan ekonomi apa semua, hidupnya diuji Allah dengan kemiskinan, maka bila kita pergi betul-betul dia fakir miskin, kita akan bagi satu kad. Bila dia datang je ke Al-Quran, dia terus diberikan charge yang percuma. Kita akan buat siasatan. Kita ada tim siasatan. Memang ada tim khas untuk buat siasatan. Betul tak dia sebenarnya fakir miskin? Macam tu. Okey, jadi bila kita dah tu, Cik Syira silakan tunggu sekejap. Okey. Masa Cik Syira menunggu, mungkin ada dalam 10 orang juga menunggu nak jumpa doktor Al-Quran. Doktor Al-Quran ada doktor perempuan, ada doktor lelaki. Saja je saya guna istilah doktor. Okey, bila dah daftar, kad tu pun dia bawa masuk, jumpa doktor Al-Quran, ustaz contohnya. Lepas tu dipanggillah masuk. Lelaki dan lelaki, perempuan dengan perempuan. Macam tu. Jumpa, lepas tu ustaz pun diagnose dulu peringkat mana bacaan Al-Quran dia. Lepas tu dibenarkan jumpa doktor maksimum 15 minit saja. Nama pun klinik. Kan kalau kita jumpa doktor kan tak lama. Doktor tanya sakit apa-apa semua tahu, lepas tu treat sakit tu saja. Jadi sama juga dengan doktor Al-Quran ni. Okey, ni. Lepas tu lepas dah 15 minit, sebab ada lagi pesakit lain yang menunggu. Kan? Jadi lepas 15 minit, buat nota sikit tahap bacaan dia, mungkin muka surat dia berapa, kita akan gunakan lah. Ni, lepas tu settle, dia pun keluar. Masuklah pula orang lain. Okey. Contohnya, kalaulah orang tadi, Cik Syira ni rajin. Contohnya Cik Syira ni rajin kan? Dia dah jumpa ustazah tu, dia seronok sebab sekarang ni personal. Saya dulu masa buat kelas Al-Quran terlalu ramai orang minta personal. Banyak faktor. Malu, dia dah pencen pula guru besar. Ada yang orang-orang VIP, datuk, datin, guru penjaga pandai baca Quran, jumpa kami, ustazah saya nak personal. Jadi sekarang kita memang one by one. Memang boleh personal betul dengan guru Al-Quran kita. Tapi tak boleh lama, 15 minit. Sebab apa? Ada ramai lagi yang lain pula menunggu giliran. Tetapi kalau Cik Syira ni rajin. Kan Cik Syira ni sekarang ni tak kerja ke Cik Syira? Ya, ada cuti sekejap lah, sekejap. Ya, tak pandai berlakon Cik Syira ni. Katalah dicutikan. Okey, dicutikan. Untuk seminggu. Untuk seminggu. Jadi tak ada kerja lah sekarang. Okey, kalau Cik Syira rajin, Cik Syira keluar ni, kat luar ada 10 orang lagi, Cik Syira beratur balik. Rajin. Jadi maksudnya mungkin ada orang jumpa ustazah. Mungkin ada orang dia datang daripada jauh kan. Alang-alang dia nak jumpa, dia nak hari tu memang dia spend masa nak klinik Al-Quran. Jadi dia keluar, dia beratur balik, ambil giliran balik, tak ada masalah. Macam tu. Jadi ada pula dia datang, kita akan buka setiap hari, 7 hari seminggu. Pagi 9 pagi sampai 9 malam. Masya-Allah. Jadi doktor boleh bertukar. Ustaz bertukar shift, ustazah pun bertukar. Macam kita pergi klinik, yang penting ada rekod. Kan ada rekod tahap mana bacaan Al-Quran kita. Jadi bila kita panggil ustaz pula. Okey. Bila ada rekod, walaupun ustazah bertukar, bila dia datang, ada buku rekod dia macam klinik lah kan. Jadi dia pun masuk. Jadi walaupun ustazah bertukar, dia sambung saja pengajian. InsyaAllah kita akan interview guru Al-Quran lelaki dan perempuan ini. Masya Allah, kita akan interview guru lelaki dan perempuan ini. Dan salah seorang guru Al-Quran ni lah. Cik suami saya, dia lari. Subhanallah. Kena kejar. Tengok macam mana kan isteri mengejar suami. Okey. Jadi sebut apa tadi, guru Al-Quran kita akan interview, kita akan cari, dan insya-Allah guru Al-Quran kita ni kita cari yang mesra. Sebab antara aduan masa kita buat kelas Al-Quran dulu, sedih, stres, kalau makcik-makcik datang kan, udahlah dia pencen cikgu dulu, guru besar, bila dia pergi belajar dengan setengah guru Al-Quran ni terlalu garang, kena maki depan orang, jadi dia trauma nak belajar Al-Quran. Jadi alhamdulillah nanti ustaz suami saya ni dia akan bagi perkongsian pengalaman dia, bagaimana dia walaupun bukan background pengajian Islam, suami saya ni engineer dalam bidang kimia, tapi sebab Al-Quran ini
adalah untuk semua, bukan untuk orang belajar bidang agama saja. Jadi suami saya pernah mengajar daripada kosong, tak kenal alibata, umur 60 lebih. VIP, golongan VIP, tak kenal alibata, ngajar gym dengan tu berapa minggu supaya dia, sebab umur dah 60 lebih. Sekarang dah berapa kali khatam, dah boleh baca Al-Quran dengan sempurna. Masya Allah, Allahu Akbar. Jadi kita akan jadikan, maksudnya guru Al-Quran kita ni mempunyai ciri-ciri yang rahmah, pernah belah kasihan, mesra, apa semua, sampai pakcik-makcik datang tu tak nak balik lah. Bahaya juga tu kan. Okey, jadi sekarang saya jemput Encik Suami, boleh share sikit kan kita punya perancangan. Cik, sini malap sikit, kita pergi balik kat luar tu ya. Okey. Suami saya ni pemalu orangnya. Sesuai lah dengan saya yang kurang malu. Saya pecakap, dia pendiam. Okey, cik, sila. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sedikit pada saya lah. Alhamdulillah, terima kasih Ustazah. Memang benarlah tu, Ustazah ni banyak cakap orangnya. Alhamdulillah, saya pula pendiam. Dia pandai memasak, saya pandai makan. Dia ni guru pendidik yang terbaik di rumah. Saya pula adalah guru besar. Masya Allah, saya perhati je lah. Begitulah kesempurnaan bila mana saling melengkapi, insya Allah. Berkaitan dengan klinik Quran dan juga kaunseling ini, saya lihat satu usaha yang sangat bagus lah bagi ustazah dan tim. Sebab apa? Kita melihat kepada unit kaunseling terutamanya, bagaimana orang PM secara personal, saya rasa dah hampir berpuluh ribu dah masalah antara pasangan suami isteri. Ramai juga suami mengadu. Tetapi kerana kesuntukan masa untuk melayan semua orang, jadi kita cuba selesaikan, cuba membantu dari ceramah-ceramah dan juga melalui penubuhan pusat kaunseling. InsyaAllah mampu membantu merungkai sedikit sekurang-kurangnya dalam kita menyelesaikan masalah rumah tangga, masalah pendidikan anak-anak dan sebagainya. Bukan berkata kita ada pasangan terbaik, tidak, tapi cuba membantu bersama-sama menjadi baik, insya-Allah, dalam ke arah satu masyarakat yang harmoni, yang mana wujudnya daripada keharmonian rumah tangga itu sendiri, insya-Allah. Kita cuba selesaikan dalam penubuhan unit kaunseling kita. Manakala pengalaman sedikit mengenai pengurusan ataupun pengajaran Al-Quran ni, dulu kita pernah sebagai langkah berjaga-jaga, bila mana ustazah sendiri nak berhenti kerja tu, dia kami keliru. Adakah boleh ustazah berhenti? Adakah kemampuan saya untuk menanggung semua perbelanjaan ketika itu, katakan. Tetapi dengan keyakinan kita dan perancangan kita, sebelum berhenti itu perlu ada satu pusat mengaji. Al-Baghdadi itu kita tubuhkan, alhamdulillah, kita usahakan sebagai backup plan untuk ustazah berhenti. Jadi dengan itu kata kami lebih yakin, insya-Allah. Walaupun sebelum itu, walaupun tak ada yakin tentang ke masa depan, sebab bila mana ada satu yang berlaku pada ustazah menyebabkan saya rasa berhentilah lebih bagus. InsyaAllah ada rezeki di luar. Alhamdulillah, ceramahnya makin penuh dan akhirnya saya sendiri yang menguruskan pusat mengaji tu. Saya sendiri yang jadi guru. Dia cuma, ustazah cuma rancang-rancang, akhirnya saya yang menguruskan. Sehinggalah ada satu orang pelajar tu, alhamdulillah, insya-Allah mungkin kalau berkesempatan kita akan panggil live bersama dia. Mana dia pun sanggup sebenarnya. Dia boleh. Sekarang ni gembira saya boleh bercakap saya. Macam minggu lepas dia call saya, dia menangis-nangis. Sebab apa dia menangis? Kerana ustaz lah, saya kata dia boleh mengaji Quran. Gembiranya seorang bila dapat ketenangan dan kekuatan, dia kata sebelum menghadapi kematian dia tu, dia dah dapat baca Quran. Sekurang-kurangnya dalam kubur tu dia rasa tak adalah banyak sangat seksa kubur, dia kata. Sebab apa? Sebab dah ada Quran. InsyaAllah lah Quran itulah sebagai syafaat pada dia. Walaupun sekarang ni ada masih merangkak-rangkak, tetapi dengan usaha gigih dia, saya kata saya tak ada bantu banyak pun. Saya cuma dengar je, saya cuma teman saja kesanggupan dia ni Datuk ni untuk bersama saya. Kesungguhan Datuk, semangat Datuk tu saya teman je. Jadi saya pendengar je. Datuk yang bersungguh-sungguh untuk belajar dan akhirnya dapat khatam sekarang ni. Dan syukur sangat dia kata dia dapat khatam. Hari tu dia pergi Mekah, dia kata dia pergi umrah sebelum PKP, dia kata dia dapat khatam beberapa kali di depan Kaabah. Syukur sangat dia. Dan alhamdulillah minggu lepas masa saya bagi tahu, dia menangis.
Dia call saya sedih sangat. Saya pun cukup terharu masa tu. Sebab apa? Saya kata alhamdulillah, moga-moga pahala yang diusahakan itu bersama saya juga pahala sebahagiannya sebab berkongsi ilmu yang sedikit. Nah, okay, insya-Allah. Jadi saya rasa insya-Allah sebab apa Quran ni sumber kekuatan kita, sumber jawapan kepada permasalahan kita. Bila mana kita mendapat satu berita gembira ataupun berita sedih, terutamanya sedih, Allah akan khabarkan, Allah beri jawapan kepada kita dalam Al-Quran. Okey, contohnya kita baca alam nashrah laka sadrak kan. Kita akan jumpa ayat fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Setiap kesulitan itu ada jalan penyelesaiannya, dan maka sesungguhnya setiap kesulitan itu akan ada jalan penyelesaiannya. Maka menunjukkan kepada kita Quran itu adalah jawapan kepada permasalahan, persoalan dan sebagainya. Insya-Allah moga-moga apa yang kami usahakan, terutama ustazah usahakan ini dapat membantulah sekurang-kurangnya menghidupkan hati kita agar lebih kuat dengan Al-Quran dan lebih kuat dengan insya-Allah dengan undi cara inilah insya-Allah. Wallahu alam. Subhanallah, takbir. Allahu akbar. Semangat Encik. Saya tak tahulah kalau Cik penceramah juga. Itulah. Kalau Cik penceramah juga tak ada orang nak jemput saya nanti. Masya-Allah. Subhanallah. Saya sekarang ni tak boleh terima dah Encik pendiam. Nampak dah tak duduk diam dah. Masya Allah, Alhamdulillah, walaupun suami saya bukanlah background pengajian Islam, dia chemical engineering, pensyarah di Universiti Kuala Lumpur. Tetapi masa kami buka kelas Al-Quran tu, suasana jadual hidup kami memang sangat pack. Suami balik je kerja, terus pergi ke Seremban 3, tempat kami buka kelas Al-Quran. Macam tu lah, hujung minggu pun satu Ahad kita fokus pada kelas Al-Quran masa tu. Jadi anak-anak pun dah diangkut sana sini untuk kita menghidupkan kelas Al-Quran. Daripada situ kita belajar kan betapa ramainya orang-orang yang dah berusia emas tidak mampu baca Quran. Bukannya kita lekehkan mereka, bahkan kita welcoming mereka. Selamat datang, selamat datang. Macam kisah yang Ustaz cerita tadi kan, Cik Tengku kita cerita tadi, Ustaz Encik Tengku Fazli. Ni saya punya ya. Okey. Apa ni cerita bagaimana seorang datuk, maksudnya VIP lah, orang kaya apa semua. Saya ingat lagi perkataan pertama masa dia jumpa kami. Dia kata, Ustaz, Ustazah, masa tu saya tak glamour, saya biasa saja, sekarang pun biasa je. Lepas tu dia datang, dia kata, boleh tak bantu saya nak belajar Al-Quran sebab saya takut sangat nak mati. Kalau saya mati tak ada Al-Quran, bagaimana kehidupan saya dalam kubur? Lepas tu memang masa tu kan kita tengok seorang yang dihormati oleh masyarakat, seorang yang dikenali, orang yang dilimpahkan rezeki, ada kekayaan. Tapi saat akhir umur 60 lebih ke atas mula rasa perasaan takut nak mati. Takut nak mati, dia kata dalam kubur besok siapa nak teman saya? Harta, anak-anak semuanya tak boleh teman. Kecuali yang saya tahu Al-Quran saja boleh teman. Jadi bagaimana dengan saya ni, boleh tak tolong? Sebab itu macam Ustaz cerita, memang Datuk ni mudah menangis. Sebab mungkinlah kan Allah berikan dia kesedaran tu. Dan dia punya datang tu, ya Allah, sampai suami saya pula yang tak larat nak ikut permintaan dia. Bersungguh dia nak belajar. Akhirnya dalam tempoh berapa lama, daripada tak mengenal huruf alif bata, boleh baca dan khatam macam Ustaz cerita tadi, di hadapan Kaabah berapa kali khatam. Maksudnya dia dah mula lancar. Jadi saya kan bila datang orang-orang yang usia emas, umur 60, 70, kami tak pernah memandang, ya Allah tua macam ni tak pandai baca Quran, ya Allah bekal guru besar tak pandai baca Quran. Kami pernah disita oleh Datuk tu, dia kata, saya ni pemimpin masyarakat Ustazah, dia kata, bila masyarakat jemput saya untuk baca Yasin, contoh ada orang kampung meninggal dunia, saya pegang Yasin tu dan saya gerakkan mulut saja selama ni. Sebab saya tak nampak, saya tak boleh baca, saya tak kenal pun huruf tu. Dan saya berlakon tu dalam tempoh yang lama. Dan orang tak tahu saya tak boleh baca Quran. Tetapi saya tak boleh tipu diri saya sendiri. Saya tak boleh tipu Allah. Dan saya tak boleh berhadapan nak mati dalam keadaan begini. Masya Allah. Jadi, kalau kita bayangkan 40 tahun yang lepas, 50 tahun yang lepas, zaman mak-mak kita, zaman nenek kita, guru Al-Quran tak ramai. Dalam satu kampung, kadang satu daerah ada seorang guru Al-Quran. Setengah tu nak belajar Al-Quran kena menempuh lalu hutan apa semua. Tapi zaman sekarang berbeza. Di sekolah anak kita dah ada kafar, ada jekoh pula. Hari ini kalau nak jumpa anak-anak kita tak pandai baca Al-Quran, anak-anak Islam kita memang ada, tapi jumlah yang dah sangat rendah.
Sebab itu tak pelik ibu, ayah dan nenek-nenek generasi tu ramai tak boleh baca Al-Quran sebab guru Al-Quran terlalu sedikit. Hari ni nak baca Al-Quran, belajar Al-Quran online pun ada. Jadi memang kita sangat malukan warga-warga emas datang. Sebab kebanyakan bila kita buka memang ramai warga emas yang tak boleh baca Quran tapi malu. Kalau boleh nak belajar satu-satu. Dan dia orang ni sensitif. Orang tua, kita kan dah tua kan cik kan. Lagi tua, warga emas ni, dia mudah sensitif. Kalau ustaz tak boleh nak sabar, makcik ni dah 10 kali dah bertukar ha. Esok tak datang dah dia. Memang pengalaman saya sini mengajar orang tua, suami saya banyak sebenarnya. Bukan seorang dua, banyak. Memang kadang tu ha dengan kha tu berapa minggu baru dia nak cam. Kita tak akan cakap itulah tua-tua baru nak belajar. Tak. Kita memang kena sabar. Bahkan mengajar orang tua ni belajar Al-Quran lebih kena banyak sabar dengan anak kecil. Sebab budak kecil boleh marah, boleh cubit ke, boleh ni. Orang tua tak boleh. Tapi insyaAllah pahala berganda. Jadi doakanlah tuan-tuan, puan-puan. Sebab itu kita gabung klinik rohani dan klinik kaunseling dan juga klinik Al-Quran. Sebab dia sebenarnya ada sinergi dia. Kan? Dia ada sinergi dia. Ada perkaitan. Kita akan dapati ramai orang yang ada masalah depression apa, dia perlu dirawat dengan Al-Quran. Dan ada satu bilik lagi. Kan? Kita sebut tadi, ni kita ada 3 jenis kaunseling. Kemudian kita ada 2, seorang ustazah, seorang ustaz. Satu lagi adalah kita merancang, insya-Allah doakan satu bilik adalah untuk ruqyah. Kita mungkin tak ambil kes-kes yang hardcore. Maksudnya, kalaulah ada pasien kita yang perlu rawatan ruqyah. Sebab pengalaman saya, tuan-tuan puan-puan sekalian, pengalaman saya sendiri dulu ketika saya jadi perunding-cara kaunselor, memang ada yang pensan masa tu lah histeria, masa tu lah ini. Jadi kita nak cari seorang ustaz ruqyah mengikut syariah yang benar-benar kan daripada sekian-sekian. Jadi mungkin ada yang daripada kaunseling tu dia perlukan ruqyah syariah. Kita dah ada bincang dengan Dr. Husaini. Subhanallah. Siapa yang dah ikut yang tajuk kita bab sihir semua tu, insya-Allah doakanlah. Kita buat ini demi ummah. Sekiranya idea klinik Al-Quran ini nampak praktikal, ramai yang datang, ramai yang beratur, kita akan buka cawangan. Insya-Allah kita buka cawangan seluruh Malaysia ke. Kan kita namakan satu nama apa sehingga kita nak ada pusat-pusat seperti ini untuk membantu ummah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada semua. Mohon maaf salah dan silap. Terima kasih kepada setiap sen sumbangan tuan-tuan puan-puan. Teruskanlah menyumbang. Insya-Allah pahala mengalir berterusan untuk kita dapat nikmatnya di dunia lagi. Kebahagiaan bagi orang yang suka berinfak. Di dunia lagi akan dapat dah. Kemudian insya-Allah berpanjangan hinggalah akhirat. Walaupun saya mati, suami saya pun mati, insya-Allah tempat ini akan terus hidup. Sebab kita buat ini bukan atas nama. Kita buat atas nama NGO. NGO Sahabat Amal Care. Jadi NGO ni nanti siapa pun akan meneruskan perjalanan. Sebab kita bukan bisnes buat atas nama saya ke atas nama suami, tidak. InsyaAllah. Dan kalau siapa-siapa nak beli idea ni, nak buat, baguslah idea kini Al-Quran ni, nak buat jugalah kaedah ni, silakan. Kita tak pattern pun. Kalaulah kaedah ni memudahkan orang awam untuk belajar Al-Quran dan memudahkan guru Al-Quran juga, maka silakan. Kita tak ada nak berebut apa-apa, kita nak sebarkan kebaikan. Alhamdulillah, subhanallah. Terima kasih kepada semua. Sekian daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, baru dapat gaji semalam kan? Sama menyumbang. InsyaAllah. Alhamdulillah. Love. Jap. Cik, kena buat dulu. Terima.